Oke, terima kasih. Dan alangkah malangnya sekiranya kita menyambut dengan cara selain pada ya Allah, izinkan kita. Marilah kita malam ini kita mengenang perjuangan mereka terdahulu, dan kita juga mengenang kata-kata Sayyidina Umar bin Khattab yang mengatakan nahnu qauman azallahu bil Islam. Fa idza tawayna al-izzah bi ghairihi azallah. Dan kita kami ialah kaum yang Allah muliakan dengan Islam. Dan sekiranya kita mencari selain Islam, Allah akan hina kita. Mari kita renung kembali apakah kita berada jalan yang Allah telah tentukan, ataupun kita menyeleweng, dan marilah kita tentukan sepadan kita ataupun haluan kita. Sebab apa yang melakukan ini menggambarkan kita mencari jalan selain Allah. Saya doa mengingatkan kita, nahnu qauman azallahu bil Islam. Allah telah berikan Islam bagi kita, dan Allah muliakan kita dengan Islam. Kita merdeka dengan Islam. Dan sekiranya kita mencari selain pada kemuliaan ini, Allah akan hina kita. Para jemaah yang saya hormati, dalam satu kisah ketika pembukaan pasti seorang pemuda bernama Amir telah diutuskan oleh Panglima Islam Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menceritakan apakah yang dibawa oleh Islam kepada Parsi. Pemuda ini telah sampai ke istana Parsi dengan kudanya, keseorangan, dan perkara ini diketahui oleh Maharaja Parsi, Kisra. Mereka berkumpul untuk menyambut kedatangan rombongan Islam yang datang tiba-tiba hanya seorang pemuda. Dan pemuda ini berjalan di atas kegelapan istana, di depan Maharaja, di depan Panglima Perang Parsi, namanya Rastam. Apa tujuan kamu datang sini, wahai pemuda? Ini jawabannya. Kami datang sebab kami ingin membawa Anda semua keluar daripada zaman kezaliman. Walakin Allah ibtasna binukhrija al-ibad min ibadil ibad ila ibadil rabbil ibad. Itu tujuan kita. Tujuannya ialah supaya mengeluarkan kita daripada menyembah sesama manusia, menggunakan sistem manusia kepada sistem Allah sepenuhnya. Min dhaiqid dunia ila sa'adil akhirah, daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Merdeka maksudnya matlamat hidup kita akhirat. Selagi matlamat hidup kita dunia, kita belum merdeka, kata pemuda ini. Kami datang untuk membawa Parsi yang hidupnya hanya semata-mata dunia, untuk membawa kami, untuk bawa kamu semua ke akhirat dengan matlamat akhirat. Min dhaiqid dunia ila sa'adil akhirah, mengeluarkan kamu menyembah semua ibadah sesama hamba kepada menyembah Allah yang menciptakan manusia. Keluar daripada sistem riba, kita masuk pada sistem yang Allah izinkan kita. Wa Allah wa haram riba. Allah menggalakkan jual beli dan Allah menggalakkan riba, tetapi kita merdeka, tapi kita masih menggunakan riba dalam negara kita. Dan apakah kita merdeka? Mulus sekali kita lihat kita keluar daripada menyembah sesama manusia dan menyembah kepada Allah yang mencipta manusia. Tapi sayang, kita memilih sistem selain Allah. Kita memilih undang-undang kita memilih undang-undang Kamal, undang-undang yang berteraskan pada budaya Kristen Eropa. Kita meninggalkan aturan sebagai undang-undang tertinggi kita. Dan kemerdekaan maksudnya dinukhrija al-ibad min ibadil ibad ila ibadil rabbil ibad. Min dhaiqid dunya ila sa'adil akhirah. Inilah maksud kemerdekaan. Dan mari kita berkata dari dalam nama, apakah kita sudah merdeka dalam hakikat yang dimaksudkan. Tuan-tuan semati, satu lagi kisah yang saya ingin berkongsi dengan tuan-tuan. Apabila umat Islam berada di Mekah dan apabila umat Islam dizalimi oleh Quraisy, maka sebahagian pada umat Islam dipimpin oleh Ja'far bin Abi Thalib, sepupu bagi Rasulullah SAW, telah berhijrah ke Habasyah. Dan Raja Habasyah bertanya, apakah tujuan tuan-tuan datang ke sini? Ini jawabannya. Dengan betul dalam jawaban ini ada maksud kemerdekaan. Ayuhal Malik, inna kunna qauman ajal jahiliyah, na'budu asnam wa nakul maitah wa natil bawaish wa nakul arham wa nusil jiwa wa yakul qawimin al-dhaif hatta ba'athallaina rusulan minna na'rifu nasabahu
wa sadiqahu wa matahu wa qabahu padana ila billah wahdah wa nahnu ma kunna na'budu nahnu abawna min al-hijr wa awsan wa amarna bi sidqil hadith wa dal amanah wa silatur rahim wa husnul jiwar wa kafal al mahram wa dima wa nahana al fawahish wa qalzu akal mal yatim wa saddaqna wa man nabi. Itu dia merdeka. Kami dulu sebelum Islam datang, kami jahiliyah, kami menyembah berhala, kami makan bangkai, kami melakukan perzinahan, kami memutuskan tali persaudaraan, dan kami menyakiti jiran kami. Yang kuat maka yang lemah pada kami, sehingga Allah telah mengutus pada kami Rasul yang kami kenal, Rasul yang amanah, Rasul yang mulia, dan Rasul ini mengajak kami kepada ibadah Allah semata-mata. Merdeka kami daripada dalam akidah kami, dan merdeka kami daripada menyembah berhala dan menyembah batu. Dan Rasul ini mengajak kami bercakap benar dan menunaikan amanah, memenuhi silaturahim, melakukan kebaikan pada jiran, dan mencegah kami daripada pembunuhan, keburukan, dan menahan kami daripada al-fawahish, al-zina, dan seterusnya, perkataan yang dasar dan makam al-yatim, wasaddaqna wa nabi. Lalu kami membenarkannya dan kami beri maknanya. Kami keluar daripada zaman jahiliyah ke zaman yang mulia, zaman Islam yang cemerlang, dan itulah masuk kemerdekaan. Wa zalamna qawmana wa anzabuna liuduna illa qabil awsan wa ma zalamna wa dhayiqu alaina wa halu bainana wa bain adina kharajna ila ilik wa rana fi jiwarik rajana Allah nazlima indak. Dan apabila kami dimerdekakan oleh Rasulullah dalam konteks akidah dan syarah, kami dizalimi oleh kaum kami sendiri. Lalu kami dengan penuh rendah diri datang ke negara Tuanku. Sudilah Tuanku terima kami, dan berilah kami peluang untuk hidup di negara Tuanku secara merdeka. Itu maksud kemerdekaan. Keluar daripada zaman gelap jahiliyah kepada zaman Islam yang gemilang. Itu maksud kemerdekaan yang kita bincang dalam khutbah yang lepas. Alhamdulillah, kita lihat orang Melayu satu masa dulu, kita juga sama seperti orang Arab. Di dalam Tarikh Watani yang tulis oleh Syekh Daud Watani, ulama usaha kita, dia menceritakan bagaimana ke orang Melayu sebelum datang Islam dengan tentu apa yang disebut. Dia mengatakan orang Melayu ketika berada di pelabuhan Watani, waktu itu perempuan dan lelaki tidak kawin dan tidak haram untuk setidur duduk. Ada perempuan sangat khuriyah, kalau dia nak duduk dengan siapapun boleh belaka syahadat, maka adalah kawin nikah tidak ada. Dan sebab itu bercampurlah Hindi dengan Cina, dan orang Melayu, dan beranak cuculah dengan orang campuran, dan orang Melayu bercampurlah tuan Suriah, tiada serupa dengan orang Arab. Ini satu masa dulu kita kenal. Kita sama seperti orang Quraisy, menyembah berhala, dan orang Quraisy berperang kerana seekor kambing. Seorang jiran membunuh jiran kerana seekor kambing, itu orang Quraisy, dan orang Melayu juga demikian. Perkawinan tidak ada, laki perempuan tidur sekali, kata Syekh Daud tadi. Dan bila anak dilahirkan, maka perempuan boleh milih 10 lelaki yang dia tidur untuk jadi anak ayah pada anaknya. Kita hidup zaman jahiliyah, dan Allah telah sampaikan merdekakan kita di bumi ini dengan akidah yang luhur yang dibawa oleh saudara-saudara yang amanah. Tuan-tuannya seperti tidak ada tentera yang datang ke sini. Orang Melayu menerima Islam tanpa pertempuran sebagaimana negara lain. Kita adalah manusia yang paling lembut hati budi kita, tuan-tuan. Ingat, seluruh bangsa yang macam kita mengatakan orang Melayu adalah bangsa yang paling lembut di dunia. Lidah Melayu boleh sebut semua bahasa dengan fasih. Tidak ada satu bangsa lain yang menandingi Melayu. Kalau dia cakap bahasa Inggeris macam orang Barat. Kalau dia baca, dia sebut Cina seperti Cina. Oh, syoi hoi. Kalau dia cakap Arab, kalah orang Arab. Kalau dia cakap Arab, kalah orang Arab. Sebutan orang Melayu lebih tepat daripada orang Arab. Orang Mesir tak disebut wajah amilillah, mereka sebut waqa'amilillah.
dan kita sentiasa menang tilawah Al-Quran sepanjang sejarah, dan kita adalah orang yang paling lembut lidah yang Allah berikan. Apabila raja kita berislam di pantai Melaka umpamanya di Batak Petani, seluruh bangsa Melayu memeluk Islam, dan tidak ada satu bangsa dunia yang satu bangsa satu agama kecuali Melayu. Dan kekurangan kita mudah mengikuti budaya orang lain. Kita sangat bertolak-ansur dan bertolak beransur-ansur, dan itulah sifat kita hari ini. Alhamdulillah, Islam sampai kepada kita dan zaman gelap kita telah berlalu. Alhamdulillah. Alangkah malang sekiranya kita selepas Allah selamatkan kita daripada zaman kegelapan, kalau kita memilih kegelapan yang lain. Apabila kita memilih kegelapan yang lain, maka kita dapat bersyukur apa yang Allah beri kepada kita. Tuan-tuan yang semati, inna dinallahi Islam. Sesungguhnya agama si Allah adalah Islam. Sinar Islam telah sampai ke negara kita dengan cemerlang, mengubah masyarakat daripada zaman jahiliyah kepada zaman yang agung. Tempat-tempat pengajian telah muncul, sama ada di Petani, di Sambas, ataupun di Kamboja, di Melaka, di Jawa, di Aceh, dan kita telah berkembang dalam satu budaya yang sama, satu masyarakat, satu akidah, satu umat, dan kita telah berkembang di atas cahaya Islam. Alhamdulillah, Allah berikan kita dan telah keluarkan kita daripada zaman kegelapan kepada zaman cerah Islam yang gemilang. Kalau kita lihat di manakah negara kita Islam belum sampai. Kalau kita lihat pada bukti yang tertera dengan terpenuhan uang silik, Islam yang paling awal negara kita adalah di Kelantan. Sebab ditemui uang emas yang pertama negara kita ialah di Kota Baru, dan ini bertarikh pada tahun 577 Hijriah. Maksudnya pada tahun 577 Hijriah, Kelantan sudah melaksanakan syariat Allah. Ketika itu Melaka belum dibuka lagi. Alhamdulillah, cahaya Islam telah muncul di negara kita. Walaupun Petani lebih awal dikatakan dalam sejarah Petani, tetapi tidak ada bukti. Bukti pertama yang kita temui ialah kerajaan Islam Kelantan pada tahun 1181 Masih ataupun tahun 577 Hijriah, dan Islam dilaksanakan. Bukti yang kedua yang Islam telah sampai dan kerajaan Islam telah muncul ialah di Terengganu. Dengan adanya batu bersurat, di sini kita lihat hukum hudud dilaksanakan di Terengganu pada tahun 1303. Bukti kita secara arkeologi tempat kedua Islam di Terengganu. Pertama Kelantan, kedua Terengganu dari segi bukti, dan Melaka hanya muncul kurun yang ke-15. Tuan-tuan semati, mari kita lihat negara kita. Allah kurniakan bumi yang sangat subur dan disebut oleh penjajah sebagai bumi sepanjang emas, dan kita adalah negara yang sangat kaya. Apabila kita lihat negara kita penuh dengan belt ataupun lumbung emas yang banyak, masih kita ada 5 belt sekarang emas di negara kita. Dan ketika British menjajah kita, British mengatakan bumi yang paling kaya yang dia jajah dalam Melaya, dan uang Melaya, hasil Melaya inilah digunakan untuk memerintah Burma dan India. India digunakan uang daripada emas Melaya. Itu catatan British. Dalam akhir British mengatakan bahawa Melaya bumi paling kaya yang pernah dia temui, sama ada timur atau barat. Sayang, bila kita merintah sendiri, negara yang kaya di sebuah British ini tidak sebenarnya kaya, tidaklah sekaya yang kita sangkakan. Sehingga ada bumi nama emas, gold emas disebut oleh British, kita panggil gemas sekarang. Gemas itu ialah tempat lubuk emas yang banyak. Apabila Portugis datang ke sini, mereka mengunggah emas pada gemas dibalik kepada Lisbon. Kita Belanda datang, mereka punggah emas kita bawa balik ke negara mereka. Inggris datang mengumpul emas dan bawa balik ke negara mereka. Akhir sekali Jepun mengambil emas yang banyak dikemas, tak sempat dia balik sampai ke Jepun. Jepun kalah dan emas yang tertinggal di Kuantan. Sampai hari ini mereka masih mencari di manakah disembunyi oleh Jepun emas yang banyak ini. Tuan-tuan, Bardatun, Tagatun, Bapak-bapak, bumi yang agung, yang indah, melaksanakan hukum Islam, Allah yang pengampun, itulah bumi kita. Dan tuan-tuan kita lihat,
Sampai hari ini kita ada 5 jarum emas yang belum terusik sebahagiannya. Ini ialah dikaji oleh setelah modern hari ini. Emas masih banyak negara kita. Inilah yang menjadi kekuatan negara kita. Dan kita bersyukur. Dan apabila kita merdeka, semua sepatutnya hasil bumi ini digunakan untuk seluruh rakyat. Dan apakah yang laku? Apakah sebenarnya ataupun sebaliknya? Bumi yang sangat cantik. Inilah bumi yang Allah berikan kepada kita. Dan pengembara mengatakan kami sudah temui syurga. Sebab orang Kristen mereka mengatakan paradise ataupun mereka sebut Garden of Eden. Garden of Eden ini dalam bahasa kita adalah syurga. Syurga ialah alam gaib dalam Islam. Tetapi bagi orang Kristen, Garden of Eden ialah di atas muka bumi. Apabila Portugis sampai ke negara kita, dia mengatakan kami telah jumpa syurga. Syurga ialah bumi Melayu. Dan bumi ini sangat cantik. Tidak pernah ada secantik ini yang dilihat oleh Portugis. Dan dia sebut pokok kelapa kita sebagai taste of paradise. Dan inilah bumi yang sangat cantik. Tak pernah ada satu tempat yang ditemui oleh Portugis secantik bumi ini. Dan kita berada di sini dan kita tidak merasakan kecantikan yang disebut oleh Portugis tadi. Dan bumi ini sangat cantik, kata Portugis. Dia sebut flower of paradise. Ini ialah bunga syurga. Dan lebih lagi dia bertemu satu jenis burung yang sangat cantik. Dia panggil Toy Diterisol dalam bahasa Prancis. Dan Terisol maksudnya bunga burung syurga. Kita pakai cendrawasih. Burung ini tidak ada kata Portugis kecuali di syurga. Dan kami temui burung ini berada di sini. Dan mereka istiharkan syurga itu ialah bumi kita. Itu sebabnya Belanda datang kemudiannya untuk melihat syurga ini. Inggris datang untuk melihat syurga ini. Kemudian Jepun juga datang untuk meninjau syurga yang disebut oleh orang Barat. Kata Jepun, bodoh orang Barat. Syurga mana ada di atas bumi? Syurga bukan yang tepat, yang nyata, tepat baik, kata Jepun. Lebih baik pada orang Barat. Tuan-tuan semati, Allah kurniakan bumi kita, bumi yang subur. Ulama kita Syekh Ahmad Fatani, dia kata saya mengembara seluruh dunia. Dan saya tidak temui satu bumi yang lebih subur pada bumi petani, maksud bumi Melayu. Dan inilah yang Allah berikan pada tahun-tahun obar-obar. Dengan syarat kita laksanakan hukum Allah di atas bumi ini. Alhamdulillah, benar-benar kita telah bersyukur dan kita melaksanakan Islam di atas bumi ini. Bukti-bukti sejarah mengatakan kita melaksanakan hukum Allah di Melaka. Ketika kerajaan Islam Melaka, kita telah melaksanakan hukum qisas, kita melaksanakan hukum hudud, dan kita menyerahkan hukum takzir, dan murtad juga dilaksanakan, dan hukum murtad ialah mati. Itu dilaksanakan di Melaka. Bukti Melaka kita masih ada Qanun Melaka yang kita boleh baca sekarang. Di dalam Qanun Melaka ini ada hukum-hukum yang dikenakan kepada raja, pembesar, masyarakat, jenayah, muamalah, keluarga, dan lain-lain. Lengkap dan selain itulah hukum takzir yang banyak. Selain pada hukum qisas, hukum hudud yang paling banyak dalam hukum Qanun Melaka ialah takzir. Bagi mereka yang tidak fasih dalam syariat Islam, mereka mengatakan hukum ini hukum yang diambil daripada masyarakat lampau. Bukan, itu takzir. Sayang, mereka tidak mengetahuinya. Sebagai contoh, hukum dalam Qanun Melaka ini ialah qisas, mencuri, murtad, riba. Di Pantai Melaka tidak ada riba, teman-teman. Allah istiharkan perang, tak ada riba. Arab juga diharamkan di Melaka. Sayang, kita merdeka, kita menjadikan riba sebagai asas negara kita. Asas negara kita ialah kapitalisme, liberalisme, pragmatisme, yaitu menggunakan interest sebagai asas ekonomi negara kita. Tuan-tuan dengan bank Islam muamalah, tapi bank Islam dengan bank negara masih menggunakan sistem interest. Sebab bank Islam dibuatkan di bawah harta bank negara. Dan sistem negara kita ialah sistem kapitalisme, liberalisme, pragmatisme yang menjadikan interest sebagai dasar ekonomi. Dan bila kita merdeka, kita kembali pada zaman jahiliyah. Sebelum merdeka, kita telah bebas daripada riba. Tidak ada riba negara kita. Di Pahang juga tidak ada riba, di Melaka tidak ada riba, di Kedah tidak ada riba, dan kita dijajah
Lepas merdeka kita kembali kepada zaman jahiliyah, dan apakah kita sudah merdeka sepenuhnya? Dan khutbah Jumat lepas ialah detik merdeka. Mari kita tanya diri kita sendiri. Tuan-tuan semati, riba diharamkan dalam urusan perayaan di Makkah. Dan kita lihat dalam konteks manakah perkahwinan, bagaimanakah wali menikah saksi dijelaskan jelas dalam Qanun Melaka. Dan Melaka telah muncul sebagai negara yang paling aman di atas bumi seperti Timur. Ini disebut oleh Prancis, disebut oleh Portugis. Portugis kata bumi yang paling aman yang ditemui ialah Melaka. Pelabuhan Melaka tidak ada rompakan sebab kita ada harabah. Kita ada hukum harabah bagi siapa yang merompak di lautan, maka hukumnya adalah syarif. Sebagaimana yang Al-Quran telah tentukan, maka Melaka melaksanakan hukum Islam sepenuhnya. Kita telah merdeka. Kita meninggalkan apa yang dilaksanakan satu masa dulu di Melaka. Hukum berjam bagi mereka yang sudah musa, mereka yang sudah berkahwin, hukum berzina ialah mati di Melaka. Ada tempat yang kita lihat tempat hukuman zina itu masih kita dapat trace di Melaka. Kalau kita pergi ke Aceh, masih ada tempat-tempat yang dilaksanakan hukum berjam bagi mereka yang berzina. Sayang, bila kita merdeka, kalau suka sama suka, undang-undang tidak menghalangnya. Yang salah pun dalam undang-undang syariah, dalam undang-undang persekutuan tidak salah kalau suka sama suka. Alangkah malam bila merdeka kita kembali pada zaman jahiliyah. Maka saya dapat, mari kita fikir lebih. Sebab saya disebut oleh Tuan Haji tadi. Tadi apa dan tetap sekolah ini? Saya kata merdeka, walaupun bincang benda yang sama tiap tahun. Kita nak bincang benda yang sama Tuan. Pagi tadi kita makan nasi lemak, esok makan nasi lemak, lusa makan nasi lemak, hari-hari makan nasi lemak. Tak ada ujung juga. Tuan-tuan, bagi kita lihat. Dalam konteks ini, bukan saja Melaka melaksanakan hukum Islam, undang-undang Melaka menggunakan harabah. Dan kita bawa undang-undang Melaka ini ke Pahang dengan nama undang-undang Pahang, dan kita laksanakan Islam di Pahang ketika Sultan Abdul Ghafur. Kita bawa undang ini ke Kedah, dan Kedah melaksanakan hukum Islam sepenuhnya ketika Sultan Muhammad Jiwa. Tetapi sayang, British menutup sejarah agung kita ini. Di Perak kita laksanakan hukum Islam. Akhir sekali ketika Sultan Iskandar di Kedah, di Perak, masih sisa-sisa hukum Islam dilaksanakan di Perak. Dan kitalah negara yang melaksanakan hukum Allah. Sayang, bila British datang, dia kata kamu tak ada undang-undang bertulis. Demi untuk merdeka, syarat merdeka ialah menggunakan undang-undang Kristian common law. Yang sekarang ialah undang-undang persekutuan kita. Undang-undang tertinggi negara ialah undang-undang common law dan aturan di bawahnya. Apakah kita merdeka? Itu soalan, bukan jawaban. Tuan-tuan semati, seluruh alam Melayu telah tunduk kepada Allah SWT. Muncul keadaan Islam di Aceh, di Bagaboyo, di Brunei, di Kutai, di Sulu, di Mindanao, di Ternate, di Dori, di Makassar, Bone, Demak, Cirebon. Kita telah tunduk kepada Allah. Seluruh kerajaan ini kerajaan Islam yang tunduk kepada Allah SWT. Dan alangkah indah, baldatun tayyibatun wa ghafur. Bumi yang indah dan Tuhan yang pengampun. Itulah bumi kita yang cukup indah. Bumi yang subur dinaungi oleh wahyu ilahi. Sayang, suasana itu tidak lama. Dan apabila kita dijajah, mereka menghapuskan apa yang kita buat tadi. Auzubillahi walan ta'ta'a al-huda nasara hatta ta'ta'a millatahum. Qul inna Allahul huda wa lan taba'tahum ba'da alladhi ja'akum min Allah ma lakum min waliyyin wa nasir. Sallallahu alaihi. Tidak mungkin kata pada kamu Yahudi dan tidak mungkin kata padamu ya Nasara. Sehinggalah kamu ikuti agama mereka. Sesungguhnya petunjuk Allah ialah petunjuk yang hakiki. Dan sekiranya kamu ikuti hawa nafsu mereka serta datang pada kamu ilmu, maka kamu tidak ada sebarang pelindung, sebarang pertolongan kepada Allah SWT. Benar kita dijajah oleh Barat, Nasara dan Yahudi. Kita nak melurus sekali, apabila jatuhnya kerajaan Granada kita di Spanyol, dan mereka segera ke timur untuk menghancurkan Islam. Mereka bukan datang untuk mencari rempah, tetapi datang untuk mencari kepala umat Islam.
Ini tidak dinyatakan dalam sejarah negara kita, tetapi dinyatakan dalam sejarah ditulis oleh para ulama kita. Kerajaan Spanyol mengeluarkan satu perintah kepada pelayan Spanyol supaya keluar ke timur dan cari kepala umat Islam yang berjanggut. Simbol Islam ialah berjambang. Dan hasilnya mereka telah membawa pulang 60,000 kepala umat Islam untuk dibayar dengan emas. Yang paling banyak ialah di Filipina. Di Filipina mereka telah memotong kepala umat Islam dan dibawa balik ke Spanyol dan dibayar dengan emas. Jumlah kepala yang bawa orang Filipina saja 60,000 kepala, dan setiap kepala ini dibayar dengan emas. Itu sebab mereka datang timur, bukan untuk cari rempah sebagaimana Tuhan telah ditipu selama ini. Di sekolah kita masih diajar mereka datang untuk mencari rempah, sedangkan mereka tak makan rempah sapah ini. Karipak pun mereka tak makan, pedas. It is very hard. Tiba-tiba dalam sejarah kita untuk datang mencari rempah, kena tipu hidup-hidup seluruh orang lain. Tujuan mereka lah untuk mengambil kepala. Sebab orang Islam tak ada yang terjanggut, semua berjambak. Tuan-tuan semati, jatuh Melaka, dan Vatikan mengarahkan seluruh orang Kristian meraihkan kejatuhan Melaka. Mula-mula sekali gereja Saint Maria di Spanyol, gereja Saint Agostino di Rome, termasuk Vatikan, merayakan kejatuhan Melaka. Melaka tidak jatuh kerana logistik peperangan, tetapi kerana pengkhianat di dalam kota Melaka. Kota Melaka diroboh di dalam oleh pengkhianat. Mari kita belajar, bangsa Melayu walaupun mereka sangat lembut lidah dan sifat mereka, tetapi satu sifat yang negatif ialah pengkhianat. Ketika di Melaka mereka menjadi pengkhianat kepada penjajah, dan mereka bersama dengan Portugis untuk menjatuhkan kerajaan Melaka. Melaka tidak roboh kotanya, tetapi pintu kota diroboh dari dalam. Kalau roboh kota Melaka, papan di Jawa kami dirikan. Ketika itu kerajaan Jawa, kerajaan Demak, Cirebon telah didirikan, dan Cirebon dan Demak inilah yang kemudiannya datang untuk menghalang Melaka, halang Portugis di Melaka. Sayang apabila seluruh umat Islam bersatu untuk menghancurkan Portugis di Melaka, tiba-tiba kerajaan Johor, Riau, Lingga bersama dengan Portugis sekali lagi menjadi petualang dalam perjuangan Islam di alam Melaka ini. Mari kita pelajari, dan sejarah ini barangkali tidak tulis. Tuan-tuan, bila kita membicarakan tentang kebijakan negara kita, darah telah banyak ditumpahkan, dan darah ditumpahkan oleh para ulama kita. Filipina ditukar menjadi negara Kristen apabila mereka memotong kepala semua Islam. Dan ya alhamdulillah, kota kita ditukar menjadi Manila. Asal nama Filipina ialah Maharaj yang telah dimurtadkan 100%. Ini tujuan mereka datang ke timur, bukan untuk rempah. Mereka datang untuk padamkan cahaya Islam. Dan sampai hari ini mereka tidak pernah kecewa untuk menghancurkan kita dalam berbagai aktiviti mereka. Mereka datang, yang tidak dibunuh di Filipina dimurtadkan, sehingga Luzon menjadi pulau murtad 100%. Inilah untuk kita ambil kenangan bila kita melihat bagaimanakah perjuangan ulama kita yang menentang kejayaan ini. Sayang, salam kepada sultan kita di Filipina telah murtad. Ini usaha mereka untuk murtadkan umat Islam, dan mereka berjaya untuk murtadkan seorang maharaja kita, maharaja Melayu yang bernama Raja Izzamuddin, ditukar menjadi Don Fernando Primero, nama baru kepada raja yang sangat alim pada mulanya, tetapi terpengaruh dengan Portugis dan Belanda dengan Spanyol, dan dimurtadkan di Filipina. Mereka datang untuk menubuhkan pusat-pusat Kristian, satu di Lampung. Kita ulang kata terus. Silakan.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Saya pasti lama boleh untuk saya sambung sebab sedikit kita kalau masa sudah sampai. Tujuan mereka adalah untuk mengembangkan pusat-pusat Kristian di alam lain. Singapura dan Kuala Lumpur ialah pusat utama Kristian dunia di alam lain. Kemudian di Borneo nombor 2, nombor 3 ialah di Sulawesi, keempat di Maluku, keenam di Irian Jaya, 7 di Jawa dan Pulau Bali, dan pulau-pulau yang di Riau dan sebagainya. Itu tujuan mereka datang ke sini, bukan untuk mencari rempah. Mereka tak makan rempah sampai hari ini. Dan kita lihat bagaimanakah mereka selain pada agama, kita lihat bagaimanakah mereka approach untuk sampaikan agama mereka kepada orang Melayu. Mereka kecewa. Mereka lakukan apa cara kita sekalipun untuk murtadkan orang Melayu, mereka tidak murtad. Ini dilakukan oleh mereka. Mereka mengatakan kita kecewa tak ada orang Melayu, tetapi kita sangat berjaya kepada orang Cina dan orang India sebab mereka sangat suka pada Barat. Itu bukan saya sebut, dilakukan oleh misionari mereka yang datang ke negara kita. Orang Melayu yang boleh kita lakukan ialah kita tukar cara hidup mereka. Mereka hidup cara Barat, bencikan budaya mereka, tetapi mereka masih Islam. Itulah laporan yang diberikan oleh semua penjajah ke negara kita. Kita boleh tukar cara hidup mereka, mereka menggunakan sistem mereka, dan mereka masih menganggap mereka Islam. Dan itulah yang kita dapat saksikan sebahagian daripada masyarakat kita hari ini. Mereka kekal Islam, tetapi mereka memilih sistem Islam dan Islam. Dan benar-benar sebagai perancangan mereka, kita telah mengalami budaya yang mereka sebut tadi. Saya nak sebut hukum berjihad. Di masjid ini sampai jihad tak? Kita ada 4 rukuk dalam fiqh. Satu ibadah wajib. Yang kedua menakahat. Ketiga muamalat. Keempat jihad. Setahu saya di Malaysia ini hanya beberapa masjid yang sampai ke jihad. Ke semua masjid hanya lepas dengan ibadah. Daripada air mutlak sampailah kepada solat. Mari imam lain, mari ustaz lain mula dengan air mutlak balik, air mustamah, kemudian balik pada air mustamah balik. Tak pernah sampai ke jihad. Saya nak sebut jihad malam ini. Jihad inilah yang diajar oleh ulama kita. Ketika kita dijajah, para ulama telah mengeluarkan kitab-kitab yang besar. Antara kitab yang ditulis oleh Tuhfah Al-Mujahidin, ditulis oleh seorang ulama besar kita di India, dialah Syekh Zainuddin Al-Mawri, murid kepada Syekh Ibn Hajar Ibn Asqalani dengan hukum jihad.
Alam al-kufar halatain. Ihdahuma ayakunu mustaqarrin fi biladihim. Wal jihad hinazin fardu kifayah. Iza qama bi man fihim kifayah. Saqata al-haraj anil baqin. Itu hukum pertama. Kata ulama ini, sekiranya kita berada di alam Melayu atau di mana saja, musuh Nasara Yahudi ini menjadi musuh kita duduk negara sebelah. Ketika itu kita diisytiharkan perang pada mereka, dan kita mesti isytiharkan jihad yang berbentuk fardu kifayah. Sekiranya sebahagian daripada umat Islam telah melakukan jihad terhadap musuh Islam, maka yang lain terhindar daripada dosanya. Yang kedua, wasalnya Muhammad ayyadkhulu bilad muslimin kama fi qadatina hazihi wal jihad fardu ain ala kulli muslim mukallaf qawjun biha. Maka ketika itu sekiranya negara kita dimasuki oleh musuh, umpamanya Nasara dan Yahudi telah masuk negara kita, maka ketika itu wajib fardu ain sebagai solat. Setiap pemuda yang berkelayakan kuat, mukallaf dan merdeka harus pegang pedang dan menentang penjajah dengan darah dan air mata. Itu dikeluarkan fatwa. Tidak boleh berunding dengan penjajah, tak boleh sama sekali. Inilah fatwa yang dikeluarkan oleh ulama kita. Dan bila musuh sampai di Jawa umpamanya, orang Jawa tidak boleh keluar daripada Jawa. Ulama mengatakan haram untuk orang Jawa keluar daripada Jawa apabila Belanda sudah sampai di Jawa. Maka setiap pemuda mesti bangun dan berjuang jihad. Tapi sayang orang Jawa keluar ramai-ramai daripada Pulau Jawa. Ini disebut oleh ulama kita, sama ada di Jawa ataupun di India ataupun di dalam Melayu. Apabila musuhlah sampai negara kita, haram untuk keluar. Mari kita belajar tentang jihad. Sayang masjid Indonesia jarang bijam 4 rubuknya ke akhir ini, dan kita selalu hanyalah ibadah tak pernah sampai kepada bab terakhir. Tuan-tuan yang mati, Syekh Dabatani juga menulis dalam bentuk tolak, dan kita ini banyak dibaca dalam masjid-masjid kita, juga memberikan fatwa yang sama. Fardu kifayah sekiranya dia berada di luar negara kita, tetapi sekiranya tentera itulah sampai negara kita, maka wajib setiap rakyat petani berjuang fardu ain kepada siang yang telah mencerobok negara kita. Tapi sayang kita juga kalah di petani. Kita kalah di Jawa, kita kalah di Tanah Melayu, kita kalah di Makassar, kita kalah di seluruh alam Melayu. Dan jihad tetap kekal hukumnya sampai sekarang. Begitu juga dalam Purul Masail, Syekh Dabatani sengaja tulis Purul Masail untuk orang Melayu. Kita ini khusus untuk orang Melayu. Tuan-tuan yang tidak pelajari Purul Masail sayang, sebab Syekh Dabatani berpesan ialah kitab untuk orang Melayu. Dan dia menerangkan tentang jihad. Apabila sampai bab jihad, maka dia menjadi wajib ain kepada setiap penduduknya, tidak ada kecualian. Dan oleh sebab itu, setiap penduduk petani tidak boleh keluar dari petani ketika siang masuk, dan kita wajib berjihad dengan pedang. Jangan rundingan tidak digunakan oleh ulama kita. Tuan-tuan yang semati, mereka mencerobok kita mesti pertahankan dengan jihad. Dan apabila British datang ke negara kita, tuan-tuan sayang sekali, mereka telah menipu di Pulau Pinang. Mereka mengatakan kami ingin menyewa sewa tanah di Tanjung. Mereka bertemu dengan Sultan Kedah. Sultan Kedah kata boleh dengan syarat apabila Siam menyerang Kedah, kamu mesti bersama dengan Kedah. Mereka sanggup. Pada masa yang sama mereka pergi jumpa Siam supaya serang Kedah. Siam dan British menyerang Kedah, hancur Kedah. Pada masyarakat terbakar. Dan Sultan terpaksa lagi. Pulau Pinang dapat pada British. Kemudian apabila Sultan kembali ke Kedah, British meletak kapalnya di Bagan, dan dia minta orang Melayu rompak kapal dia. Sekali lagi, British minta orang Melayu rompak kapal dia. Sebagaimana kisah filem Ramli buat filem yang sama. Apabila orang Melayu rompak kapal mereka, Inggris pergi kepada Sultan, saya sudah bayar sewa tapi Sultan tidak dapat menjaga keselamatan kami, maka serahkan Seberang Perai kepada kami. Pulau Pinang dan Seberang Perai jatuh kepada British dengan penipuan.
Yang kedua, Perak, Singapura. Singapura juga mereka datang menipu kita. Mula-mulanya datang ke Teluk Langu untuk sewa buat budak. Tetapi bila mereka diberikan sewa daripada Singapura, mereka bertemu dengan Sultan Rahman Mazam di Pulau Riau. Sultan Rahman Riau tidak izin mereka duduk di situ. Mereka jatuhkan Sultan Abdul Rahman dan mereka lantik Raja Hussein. Dan Raja Hussein memberikan kuasa kepada mereka di Singapura, dan Raja Hussein dihalau keluar ke Melaka, dan Raja Hussein mati di Melaka. Mereka dapat Singapura secara percuma. Mereka menipu di Pulau Pinang, mereka menipu di Singapura. Adakah kita baca sejarah ini? Sejarah ini sejarah yang tulis oleh ulama kita, yang tulis oleh British, pembohong. Mereka mengatakan Raffles was the founder of Singapore. Bohong. Francis Light was the founder of Penang. Bohong. Mereka ketika di Pulau Pinang kata Sultan Kedah, kamu boleh duduk di Tanjung, tapi jangan duduk ke selatan sebab Pulau Pinang telah saya serahkan kepada orang Minangkabau. Pulau Pinang hak orang Minangkabau. Sebelum Francis Light datang ke Pulau Pinang, orang Minangkabau sudah penuh di situ. Mereka menipu sejarah. Tuan-tuan semati, kenapakah orang Minangkabau dibenarkan oleh Sultan Kedah? Sebab mereka lah pejuang-pejuang yang hebat menolong Kedah untuk menentang Siam. Tapi British bersama dengan Siam untuk menghancurkan Kedah. Mereka menipu di Pulau Pinang, mereka menipu di Singapura, mereka menipu di Kedah. Panjang kisah yang saya tak sempat untuk sebut di sini. Dan British melayang. Mari kita lihat apakah yang mereka lakukan di sini. Mereka masuk ke Perak dengan penuh tipu hela, dan mereka ingin biji timah yang banyak di Taipei. Dan si Durjana ini memperkosa gadis Perak dan merampas mahkota di Raja Perak. Oleh itu, pemuda-pemuda ataupun pahlawan-pahlawan Perak telah bangkit dan menentang British. Dan itulah penjajahan yang pertama. Maka dengan penuh tipu hela mereka menjajah Perak. Tetapi mereka mengatakan kami tidak menjajah Perak. Kami hanya untuk bekerjasama dengan Sultan. Kami hanya datang untuk menasihati Sultan. Dan itulah yang mereka sebut. Mereka hantar ke setiap tanah Melayu, kemudiannya residen-residen mereka yang mereka mengatakan mereka tidak menjajah. Mereka hanya datang menasihati Sultan. Rupa-rupanya satu negara telah jatuh ke tangan mereka. Di Terengganu juga demikian. Kita lihat di Terengganu juga, mereka termasuk dengan penuh tipu hela. Sebab mereka ingin menukar hukum hudud yang dilaksanakan di Terengganu kepada common law. Maka ulama kita menentang dan wajib menentang British, sebab hukum hudud kita akan dihapuskan oleh British dengan menggunakan common law. Dan pejuang ini dilakukan oleh Tuan Haji Abdul Rahman Limbong. Mereka sudah lama untuk menukarkan undang-undang negara ini daripada Al-Quran kepada common law. Dan bila kita merdeka, kita sudah menggunakan common law sampai sekarang. Kita mendengar Al-Quran, apa kita masih Muslim? Tuan-tuan semati, Haji Abdul Rahman Limbong dengan pertolongan daripada India, daripada Minangkabau, seluruh alam Melayu menentang British di Terengganu. Sebab British, kita sudah nampak dia akan menukar undang-undang kita kepada undang-undang Christian common law. Dan mereka mengatakan kamu orang Terengganu belum ada undang-undang, sedangkan kita sudah ada undang-undang. Buktinya di Melaka kita sudah ada Konun Melaka. Tapi sayang, mereka menipu kita. Mereka mengatakan kita tidak ada sebarang undang-undang tertulis. Tuan-tuan semati, demikian juga Tok Janggut pertahankan undang Islam di Kelantan. Tetapi mereka mengatakan Tok Janggut tak puas hati kerana cukai. Bohong. Dia pertahankan Al-Quran. Dia pertahankan Al-Quran. Hukum yang paling tinggi di Kelantan harus Al-Quran, bukan common law sebagaimana sekarang. Dan kita lihat tuan-tuan, pengkhianat tentera Melayu. Tentera Melayu yang dilantik oleh British menangkap pejuang-pejuang ini, termasuk Tok Janggut, termasuklah Mak Kilau dan sebagainya. Itu Melayu pengkhianat. Sebagai Melaka, mereka menjadi pengkhianat bersama dengan Portugis. Ketika Inggris, mereka bersama dengan Inggris. Dan inilah petualang yang sebenarnya. Dan bila kita merdeka, tentera Melayu ini dianggap sebagai hero negara, sedang mereka adalah pengkhianat kepada perjuangan para ulama kita. Mari kita kenal siapakah yang berjuang, siapakah yang menjadi petualang. Dalam konteks ini kita lihat Mufti Pahang yang pertama, Osman Sadiq, melatih pejuang-pejuang Melaka, pejuang-pejuang Pahang, Mak Kilau, Datuk Pahaman,
dan lain-lain untuk menentang British. Dan mereka berzikir Ya Latif, Ya Latif sepanjang perjuangan mereka, sehingga Ya Latif menjadi emblem kepada Kerajaan Pahang sekarang. Dalam konteks ini, mula-mula sekali Inggris sudah masuk ke Pahang. Mereka syak raja mereka bersama dengan Inggris. Sebelum mereka menentang British, mereka berjumpa dengan Sultan mereka, Sultan Abdullah. Sultan, tuanku, di manakah tuanku sekarang berpijak? Bersama kami atau bersama musuh kami? Kata sultannya, takkan saya bersama musuh. Kalau begitu, tuanku harus minum air Yasin malam ini. Kita buat pertimbangan. Sekiranya tuanku belok, kami akan lawan tuanku lebih awal daripada British. Kata siapa? Mak Gilang. Kenapa mereka syak raja mereka sendiri? Sebab raja satu persatu telah bersama British di Perak, Selangor, Negeri Sembilan sudah bersama dengan British. Mereka syak raja mereka juga bersama British. Tuanku, malam ini tuanku minum air Yasin. Kalau tuanku sanggup minum Yasin, kami percaya tuanku. Dan pejuang-pejuang Melayu menentang British. Sayang sekali lagi, Melayu menjadi pengkhianat. Ketika para ulama, para pejuang kita menentang British, yang menjadi tentara British adalah orang Melayu. Sekali lagi kita dikhianati oleh Melayu. Seramai 252 orang yang ditugaskan untuk menangkap Mak Gilang. 190 daripadanya Melayu yang menjadi pengkhianat dalam perjuangan ini. Dan dia adalah moyang kita, tuan-tuan. Moyang kita pengkhianat dalam perjuangan Islam. Dan kita lihat siapakah ketua kepada tentera Melayu ini. Ada dua orang habaib. Seorang bernama Said Hussein yang menjadi petualang kepada perjuangan Islam ini. Yang kedua adalah Said Osman yang mengetuai tentera Melayu untuk memburu para ulama. Dan sejarah telah berlalu. Sejarah telah menjadi abu. Dan jangan ambil api sejarah. Ambil api sejarah, pelajari sejarah, sebab sejarah, siapa yang tak belajar sejarah, sejarah akan ajar dia sekali lagi. Kita lihat bagaimana orang Melayu tidak bersama dengan pejuang. Mereka bersama dengan musuh Allah. Kebanyakan orang Melayu, mereka menjadi beli regimen dalam tentera bersama dengan British. Mereka menjadi pion kepada British. Mereka menjadi ketua kampung kepada British. Mereka menjadi penghulu kepada British. Dan kebanyakan orang Melayu bersama British. Dan itu sebab ulama kita sukar untuk dalam perjuangan mereka. Orang Melayu terkenal dengan sokongan mereka padu pada British sebelum kita merdeka. Tuan-tuan yang mati, ini Melayu kita. Ini moyang kita. Mereka tabik kepada British, bukan kepada ulama kita. Mereka bertuankan British. Mereka berjuang untuk British. Dan mereka pikul bendera salib Union Jack. Dan mereka yang sedar di antara regimen Melayu yang sedar di Singapura, mereka adalah Infanteri yang kelima. Mereka sedar bahawa mereka bersama dengan British dan mereka berpaling tadah kepada British, dan British hampir kalah di Singapura disebabkan orang Melayu bersedar mereka bekerja dengan British. Sekarang mereka menentang British, dan apabila British dapat kuasai mereka, mereka dikenakan hukuman tembak mati di Singapura. Ini Melayu, Infanteri yang kelima bersama dengan tentera India ditembak mati habis, yang sedar bahawa mereka menjadi tali baru British dan mereka ingin menepus perjuangan mereka dengan menentang British, dan mereka ditembak mati. Tuan-tuan, orang Melayu sebelum kemerdekaan, di depan pejabat mereka ada bendera ini, salib. Bendera Kristian, salib mereka pegang. Tentera kita pegang bendera salib ini menentang ulama. Mereka pegang bendera salib untuk menentang para ulama. Siapa kita sebenarnya? Mari kita kenal, bila kita merdeka, tuan-tuan, mari kita kenal tuan-tuan, supaya kita tidak bersama mereka. Dalam konteks ini kita lihat, British menggunakan uang yang banyak. Uang ini diberikan oleh Yahudi. Yahudi sudah kuasai England ketika itu. Dengan uang Yahudi, maka British membina syarikat yang disebut sebagai India Timur, yang mereka menggunakan kapitalisme dan kolonisme dengan satu nafas yang sama. Mereka mengajar yang kuat maka yang lemah, maka British kuat maka Melayu lemah. Sebagaimana apabila singa lapar dia menekam kancil, kancil tidak boleh bawa ke mahkamah sebab kancil lemah, maka demikian Melayu bila dijajah oleh British, jangan bawa ke mahkamah sebab kamu lemah dan kami berhak untuk menjajah kamu.
sebagaimana harimau dan zebra. Sebagaimana singa dengan zebra, sekiranya singa makan zebra, jangan bawa ke mahkamah, sebab itu law of the nature. Itulah survival life yang diajar oleh British dalam sekolah kita, supaya kita akui mereka kuat dan kita lemah, dan mereka jajah kita. Tuan-tuan, mereka jajah separuh dunia. Satu pulau yang kecil namanya British Island, sebesar Sabah Sarawak, mereka jajah separuh dunia. Size doesn't matter. Dan kita kagum dengan kekuatan mereka. Mereka lah bangsanya sedikit, tetapi mereka mengalahkan satu dunia, dan itulah British. Kata profesor kita, tanah Melayu tidak pernah dijajah. British kata, kami datang tidak menjajah kamu. Kami datang untuk nasihati raja kamu, dan dipercayai oleh profesor kita. Kami datang untuk nasihati raja saja, kami tidak jajah. Kalau tak jajah, buat apa mereka? Kalau tak dijajah, buat apa mereka? Tuan-tuan semati, kami datang untuk menjaga kamu, seperti serigala jaga anak kambing. Memang makanan serigala adalah anak kambing, tapi mereka sebut bahwa kami datang untuk menjaga kamu. Our task is to civilize the world. Kami datang untuk memajukan dunia, termasuk Malaya. Dan tuan-tuan semati, serigala datang untuk menjaga kambing. Itu sejarah Malaya. Dikelak sebesar-besarnya di England. Betapa bodohnya orang Timur. Kita jajah mereka, dia kata kita nak kawan dengan mereka. Mereka buat gambar ini. Tuan-tuan lihat di mana serigala? Cari. Di tengah-tengah kambing. Dan mereka mengatakan kami datang berkawan. Sedangkan setiap malam dia makan seekor kambing. Dia bawa hasil masuk kita. Seperti singa menjaga anak kambing. Itulah British. Tulis sejarah negara kita. Dan tuan-tuan, tengok, mereka makan kita. London Bridge itu dibuat daripada timah Taipei. London Bridge itu dibuat daripada timah Taipei. Westminster House itu buat daripada besi, Dungan. M40 motorway, tuan-tuan pergi England, ada M40 daripada London ke Southampton. Itu daripada emas raut. Medan Troso, sebuah museum buat lilin, itu daripada Melayan raba, getah Melayu. London University London ialah dengan menggunakan hasil Malaysian Melayan Forest. Dan mereka makan kita tepat. Mereka kata mereka datang jaga kita. Profesor terbaik kita mengatakan mereka datang menjaga kita. Mereka tak beritahu bahawa London Bridge dibuat daripada timah Taipei. Dan mereka ambil hasil masuk kita, dan mereka terjajah kita. Mereka tukar bendera kita dengan Union Jack, dan kita kata mereka tidak menjajah kita. Mereka bagi gaji pada kita, dan mereka kata mereka terjajah. Termasuklah bangsawan kita pun dibayar gaji oleh British, dan kita tidak terjajah. Tuan-tuan semati, ini mahkota diraja British. Setiap belian itu dirampas daripada negara Islam. Yang paling besar itu dirampas daripada Granada. Ketika kita kalah di Granada, yang paling besar di depan itu Granada. Jangan-jangan yang mahkota perak pun ada di situ. Sebab jelas mereka merampas mahkota kita. Setiap negeri yang mereka masuk, mereka rampas mahkota diraja, dan mereka datang untuk nasihat sultan. Dan itulah disebut oleh profesor kita hari ini. Tuan-tuan semati, alhamdulillah kita merdeka. Tetapi sayang, ulama yang berjuang tidak ada. Yang mendapat kemerdekaan adalah orang yang tidak berjuang. Mereka yang tak pernah berjuang dengan darah dan mata mendapat kemerdekaan. Dan itulah negara kita. Dan mereka tulis, buat inilah pejuang-pejuang kemerdekaan kita. Dan lihat nama di buku negara, di buku peringatan kita. Kita lihat satu persatu. Tak ada nama ulama kita seorang pun tidak ada. Tidak ada seorang orang Melayu. Semua nama Inggris di situ, dan semua kucu Inggris yang ada di situ. Rupa-rupanya musuh kita menjadi hero negara kita. Kita lihat. Tak ada makilah di situ. Tidak ada terjangkut, tidak ada Wan Ahmad Patani, Syekh Ahmad Patani, tidak ada Syekh Dawud Patani, tidak ada. Tidak ada seorang ulama kita. Yang ada semua British. Tengok pula hidung mereka yang pegang bendera itu. Hidung mereka tinggi, tidak macam kita rendah. Saiz mereka tinggi, kita kontrol.
yang hidung seperti kita di bawah. Coba tengok betul, hidung sama seperti kita yang bawah. Sejarah kita belum merdeka. Negara sudah merdeka, alhamdulillah, tapi sejarah masih terjajah. Dalam konteks ini, kita menggunakan undang-undang budaya Kristen, common law sampai ini. Dan alhamdulillah di dalam langkah kita ada Islam is the religion of federation. Tetapi clause ini tidak ada asalnya. Dimasuk akhir apabila pelbagai kita telah siap, dimasuk oleh seorang ahli tata kuasa dalam pembentukan lembaga kita, yaitu Hakim Abdul Hamid dari India. Dia mengatakan kepada orang Melayu, kamu orang Melayu tapi tidak ada Islam dalam perlaga kamu. Kata bangsawan kita, kami tidak perlu. Sebab sekiranya Islam diberi kepada persekutuan, maka apa tugas raja kami? Tetapi kata Abdul Hamid, kamu bodoh. Kamu orang Islam mesti masuk clause Islam is the religion of federation. Tetapi dia bercanggah dengan seluruh protokol lain sebab dia masuk kali terakhir. Lalu kita bercanggah dalam pelanggan kita. Kita tanya Tengku Rahman ketika kita hampir merdeka, wahai Tengku, bagaimanakah Islam sebagai agama persekutuan? Tetapi perlembagaan kita adalah sekular. Bagaimanakah kita untuk sesuaikan antara Islam, agama persekutuan dan catatan kita sebagai negara sekular? Apa jawab Tengku? Dengar baik-baik. However, that the whole constitution was framed on the basis that the federation will be a secular state. Kita bukan negara Islam. Habis apa maksud Islam dalam agama kita? Itulah budaya kita. Kalau dalam majlis untuk baca doa, bukan agama lain, Islam, doa yang resmi itu maksudnya Islam, agama persekutuan kita. Kemudian bila kita merdeka, hampir merdeka, kita tanya sekali lagi. Dan Tengku jawab sekali lagi. This will no way affect the present position of federation as a state. Tidak ada sebarang gangguan untuk kekal Malaysia sebagai negara sekular. Kita bukan negara Islam. Kalau negara Islam, judi haram, riba haram, zina haram, arak haram. Tapi kita benarkan sebab kita bukan negara Islam. Yang salah ialah undang-undang syariah. Undang-undang syariah di bawah undang-undang persekutuan. Sebagaimana clause. Kemudian kita tanya sekali lagi. Tengku, kami tak puas hati. Apakah yang kita nak sebut tentang Islam itu? Saya ingin beritahu, kata Tengku, sejelas bahawa negara ini bukan negara Islam. Seperti yang biasa dipahami, kita hanya peruntukkan bahawa Islam ialah agama resmi sahaja. Kita tak puas hati, kita tanya pada menteri selepasnya. Pun jawapan sama. Kita tanya lagi pada menteri selepas itu. Jawaban sama. Kita tanya lagi pada menteri selepas itu. Jawaban sama. Sampai sekarang. Tun Mesir mengatakan, Tun says no to Islamic State itu. Kita bukan negara Islam. Kalau kita negara Islam, tidak boleh kita buat satu konsep goblet umpamanya yang jelas menyokong LGBT. Siapa kita sebenarnya? Dan clause ini sangat menakutkan. Dalam artikel nomor 75 tercatat dalam perlukan kita, if any state law is inconsistent with a federal law, the federal law shall prevail and the state law shall, to the extent of inconsistency, be void. Takkan menggeltar jantung kita. Sekiranya kita ada undang-undang negeri yang diasaskan kepada syariah Islam, Al-Quran dan hadis, undang-undang federal kita di atas. Sekiranya undang-undang negeri bercanggah dengan undang-undang persekutuan, maka undang-undang negeri terbatal setakat dia bercanggah. Dan undang negeri diasaskan kepada Al-Quran dan hadis, terbatal Al-Quran dengan common law. Apakah kita masih Islam? Apakah kita masih Islam? Ini soalan ikhlas kepada saya. Tuan-tuan semati. Apa tu minum Nabi batu kita ada? Watakun Nabi pama jazman ya fadzalika kami minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab. Surah Al-Azim. Apakah kamu beriman dengan sebahagian kita? Solat, puasa, haji, beriman, tapi dengan undang-undang tidak. Watakun Nabi dan kamu kafir, kufur dengan sebahagiannya. Fama jazman ya fadzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya.
tidak ada balasan bagi mereka yang lakukan seperti itu daripada kamu kecuali kehinaan di atas muka bumi. Wafil wa yaumal qiyamah yuradul ila asyabil azab, dan pada hari kiamat nanti akan dikembalikan pada azab yang pedih. Beriman separuh, tak beriman separuh. Dalam konteks solat, ibadah kita ikut Islam, tetapi ekonomi kita ikut riba. Kita masih ada Arab, kita masih ada judi. Dan Allah mengatakan innamal khamru wal maisur wal ansab rizqun minash syaitan. Itu semua adalah judi, Arab, berhala, Al-Islam, ansab, semuanya adalah syaitan, amal syaitan. Dan kita masih ada negara kita. Apa tuh minum dengan kitab watakuru Nabi bilang, kamu beriman dengan sebagian, kamu kafir dengan sebagian. Dan akibatnya kamu akan hina di atas muka bumi. Di akhirat akan dibawa ke neraka yang azab. A'udzu syaitan rajim. Wa qul i'malu fa sallallahu alaikum wa rasuluhu wal mu'minun. Wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa sallallahu alaihi wa syahadah wa nabikum bima kuntum ta'malun. Dan katalah Muhammad, beramal kamu sentiasa, Allah akan melihat amalan kamu, Rasul akan menyaksikan amalan kamu, dan orang mukmin akan menyaksikan akan amalan kamu, dan akan dikembalikan amalan kamu kepada Allah yang mengetahui alam ghaib dan alam syahadah, dan dia akan beritahu kamu apa yang kamu lakukan di muka bumi dulu. Kamu kata kamu adalah berjuang kepada kemerdekaan, dan Allah beritahu apakah benar atau tidak. Di akhirat nanti Allah akan beritahu, jadi saksi kepada kita seluruhnya. Dan kita berdoa kepada seluruh pejuang yang telah mencurahkan darah untuk pertahanan negara ini. Dan kita berdoa Allah mansur mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allah mansur mujahidin fi sabilika fi kulli makan. Allah mudhum bimadihim bimadaka wa ya'awidhum bi nasrika ajilan wa ajil. Allah mabuk yasrahum wadawi jarhahum wa qabal qatlahum. Mudah-mudahan Allah terima segala amalan mereka yang telah syahid sebelum kita, dan kita hidup selepas mereka menerima jasa yang mereka telah korban dirikan mereka. Dan saya ada tulis sebuah buku. Buku ini adalah buku catatan saya, dan bab terakhir itulah tentang perjuangan ulama kita, khususnya Syekh Ahmad Fatani yang berjuang dan dengan darah air mata, tapi sayang nama mereka tidak pernah dicatatkan dalam sejarah tanah air kita. Dan saya juga ada satu stiker kenderaan yang berbunyi The Future Belongs to Islam, untuk diletakkan di kereta. Mudah-mudahan itulah sebahagian daripada apa yang kita ingat berarti perjuangan mereka dulu. Dan saya minta maaf kalau saya tersalah, dan saya tidak ketat ke peringkat antarabangsa, saya hanyalah ceritakan tentang lokal. Mudah-mudahan itulah yang saya dapat nyatakan, dan saya minta maaf banyak atas kata saya. Saya terakhir dengan mobil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih, salam. Saya serah kembali pada Allah.